nak tambah. Dan juga kalau boleh jawab tu ada soalan bawah tu dalam komen tu. Boleh share Ruslan jawab selalu. Dia kata, kenapakah kita tidak belajar ilmu tauhid seperti Imam Syafi'i? Lepas tu, dia kata lagi, khalaf dan salaf patutnya bersama-sama sekali. Boleh-boleh Dr. Syekh Ruslan tu duk kokok tambah-tambah. Syekh Ahmad saat ni, seli-seli masuk jawab hak saat ni sikit dah ke. Hak tu sebagai apa nama yang ada di dalam komen tu. Nanti saya nak tengok komen lagi, setagi boleh jadi nak sebut-sebut lagi. InsyaAllah we share Ruslan sambung dulu. Silakan. Buka mic dik. Bismillah wa bihamdillah wa bisalati wassalami ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat saya utamanya kepada Dr. Aman berdua dengan Dr. Ahmad. Lepas tu tak lupa saya juga kepada pendengar-pendengar yang ada di rumah. Ibu-ibu, ayah-ayah lah. Baik, sebelum kita nak jawab soalan tadi tu. Jawab tu nampak gitu sangat. Nampak apa gitu tinggi sangat. Sebelum kita tukar pandangan tentang masalah soalan dia mau tanya lah. Tu kita pakat pihak bersama dulu. Ibu-ibu, ayah-ayah. Sebagai kita belajarkan sifat 20. Kita dengan sifat 20. Ngaji ke apa sifat 20. Maka maklum ibu-ibu, ayah-ayah yang di rumah tu. Dan pendengar-pendengar yang dikasihi. Bahawanya sifat Tuhan itu lebih pada 20. Lepas tu maklum. Bagi orang yang beriman, tetap beriman. Katanya sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Sifat kamalat Allah Ta'ala tu banyak. Tidak terhangga. Tetapi 20 ni panggil pokok ataupun asas bagi akidah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu sifat 20 ni, kalau kita dengar Dr. Ahmad Wayak saat itu agak dengan sepitah lalu tu, dah reti. Daripada wujud hingga kepadanya wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Maka ibu-ibu, ayah-ayah, daripada wujud hingga sampai akhir pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu sebagai susung saja je. Tapi yang sebenarnya sifat Allah Ta'ala tidak ada hak mana dulu, hak mana kedia. Tidak, semua tadi itu adalah azali wa qadim. Azali dan qadim. Lepas tu wajib kita ni, orang awal ni kena pergi gitu mula-mula. Tapi orang panggil atas cara yang diterangkan oleh Dr. Ahmad, katanya Imam Sanusi tadi itu. Susung. Maka orang ke belakangnya mutaakhirin lepas pada Imam Sanusi. Bina atas Imam Sanusi. Cara susunkan kitab-kitab dan buku-buku dan syarah-syarah hawashi-hawashi. Ini tahu tu. Maka itulah kita duk guna hang sampai lah. Hengoknya kitab Jawi yang kita belajar pun uslub pun memang sama dengan kitab-kitab dan syarah-syarah bagi yang buat syarah oleh ulama-ulama Arab tentang masalah mata Ummul Al-Barahin. Kamu Hengok katanya kalau orang jamin kita lah ni supaya Dr. Amal kata saat ni itulah. Kalau orang saat ni tu nak baca sore saat ni tu agak katanya satu kau yang bahaya. Satu kau yang bahaya. Sebab ilmu saat ni tu pasti berguru. Lepas tu nak baca telah sore tu satu kau yang bahaya. Tambah-tambah lagi supaya kita Faridatul Faraid bagi Syekh Ahmad saat ni tu kayak agak katanya kitab yang paling tinggi dah Hamil Learning lah. Bagi kita orang belajar. Kalau dulu dia nak kata kitab untuk mubtadiin, saya katanya learning ni bukan, ada bukan. Sebab dengan uslub, dengan bahasa dulu ataupun karangan orang-orang bahasa dulu yang tidak ada rojak dengan sustera bahasa Melayu mari kita ada buku, kadang-kadang kita nak tolak seorang tu tak boleh tu. Satu bahaya yang besar. Ibu-ibu, ayah-ayah, sifat 20 yang kita belajar ni, ingat molek ibu-ibu, ayah-ayah. Dia mau kata ngaji sifat 20, sifat Imam Asy'ari buat ni. Bukan mek Quran dah hadis. Saya nak gitu ya. Maaflah dah mah. Dia kata bukan Quran dah hadis. Allah.
Di hari ni kita kena yakin ibu-ibu ayah-ayah, kena etikok. Katanya sifat yang kita duk belajar 20 tadi tu. Dah. Tambah-tambah lagi hari ni kita belajar sifat nafsiyah, sifat salbiah ni. Sifat semua daripada Quran dan hadis. Nah, ingat mulai tu. Pada Quran dan hadis. Dah. Saya ingat kata Syekh Muhammad Sayyid waktu belajar, nama dia di Masjid Azhar lah. Dia katanya al-aqidah la tu'khadh min as-sahabah wa la tu'khadh min at-tabi'in wa la tu'khadh min fulan wa fulan. Dia katanya akidah yang kita pegang tadi tu, kita tak boleh ambil pada sahabat, kita tak boleh ambil pada tabi'in, kita tak boleh ambil pada orang tu orang ni. Misal kata ya tu, semua akidah yang pegang hati kita berdasar pada kitab dan sunnah. Tapi melalui orang-orang yang tersebut saat ni, daripada ulama-ulama yang hidup pada masa sahabat, daripada ulama-ulama yang hidup pada masa tabi'in. Tu ya. Tak ada ambil pada orang-orang yang tertentu tentang masalah akidah. Sebab akidah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Maklum? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Tapi ibu-ibu ayah, mengikut ayat saat ni, Tuhan tak akan azab mana-mana kaum hingga dia bakitkan rasul-rasul. Maka rasul ni lah waris akidah. Maka akidah yang kita pegang ni adalah akidah yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada berubah. Sebab apa Dr. Aman? Ibu-ibu ayah, boleh katanya benda tu tak berubah. Sebab akidah daripada perkara-perkara yang tidak boleh dinasakh kalau kita ngajikan ilmu usul fiqh. Al-khabar la yunsakh. Dia cerita yang ada dalam Quran tak boleh nak nasakh weh. Kalau nasakh bila kok ya pelagotung dulu dah. Jadi backline saja. Dulu Tuhan berkudrat. Tapi lah ni kalau kita nasakh kudrat yang ada di Tuhan ni ada apa? Masalah gitu. Misal kata. Maka akidah saat itu tak boleh nak nasakh. Maka akidah yang kita pegang yang learning ni. Mengikut jalannya yang diterangkan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi. Ataupun terkenal yang katanya. Alire ahli sunnati wal jamaah. Ingat malak tu. Alire ahli sunnati wal jamaah adalah akidah sama sebagaimana Dr. Ahmad kata tu daripada akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah sama juga dengan nabi-nabi yang dulu. Hingga sapanya Nabi Adam, hingga sapa kepadanya, belum pada Nabi Adam pun Tuhan tetap bersifat dengan sifat kita belajar ni. Tapi tu Syekh Ramadan Buti ada kata dalam kitab Kubra Yakiniyat Al-Kauniyah dia saat ini. Dia katanya al-aqidatus sahihah la yumkinu an tata'addada wa tatakhallafa. Dia kata akidah yang betul tak boleh nak berbilai-bilai, nak tukar hati tak boleh. Maka akidah yang betul ialah akidah yang pegang learning, ialah akidah tula yang Nabi kita pegang dan akidah tula juga dengan Nabi-Nabi dulu bawa mari. Lepas tu dalam Quran nyata kita orang beriman. Nyata. Bukan akidah Asy'ari ni, nyata. Dia kata gitu apa? Kerana ada ayat Quran yang berbunyinya firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Anbiya. Nyata ayat tu. Dan tidak kami utuskan daripada orang-orang sebelum engkau daripada rasul-rasul. Tuhan katanya tidak dia tadi tu ustuh akan rasul-rasul daripada orang yang belum pada engkau wahai Muhammad illa nuhi ilaih. Malaikat dengan wahyu yang Allah Ta'ala beri pada mereka. Lepas tu annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hak ni. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah Ta'ala lah. Mana katanya akidah kita dah pegang yang melah ni, dia pegang dia. Pegang Allah Ta'ala. Tapi ibu-ibu ayah-ayah, sebagai tamu hanya kita berpegang dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala zat yang wajib ada. Maka zat Allah Ta'ala satu perkara yang ada, tak ada manusia yang dapat lihat malaikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentang masalah zat itulah kita tak ada bincang. Lah mana zat Allah Ta'ala, lah mana tak. Kalau kita ada bincang dalam kitab akidah adalah sifat-sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Buat apa gitu Dr. Ahmad? Besok apa soalan tak? Ibu-ibu ayah-ayah besok apa soalan tak? Buat apanya kita tak gaduh dengan zat Allah Ta'ala? Kita ada gaduh kat sifat buat apa? Boleh buat apa? Ulama berkorong-korong.
bergaduh dengan sifat atau bergaduh dengan zat. Apa dah tak? Ibu-ibu ayah-ayah sebab persoalan. Maka, ibu-ibu ayah-ayah, maka zat Allah Ta'ala, satu perkara yang ada, lepas tu, ulama tak syiah dah. Ghairu musyahad, ghairu qabilan litajribah. Yang tidak boleh tengok, lepas tu yang tak terima untuk nak try dan untuk nak test dan untuk nak cuba. Nak masuk hang lab tak boleh Dr. Ahmad. Kalau kumir yang ada lah air tak nampak. Tapi kalau kita masuk hang lab, tengok dengan ibu dia, tengok dengan apa? Dengan cuming dia tu, dia nampak ibu duk kuat gerak. Gitu tak? Benda tak nampak dengan mata. Ada. Tu orang panggil benda yang terima untuk nak terang tengok dia mana. Benda tak boleh tengok dengan mata, tapi benda tu terang untuk nak cuba cari back mana dia. Tapi Allah Ta'ala bukan gitu Dr. Ahmad, ibu-ibu ayah-ayah. Lalu itulah ulama katanya, kita nak cara hazard ni tak boleh weh. Sebab dia tak boleh tengok. Lepas tu Tuhan nafilah Quran. Ketika Nabi Musa minta nak tengok zat Allah Ta'ala. Ingat tak? Ulama katalah ni, saya ingat-ingat ngaji. Dia katanya, betulnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam, betulnya Nabi Musa apabila dia boleh kecek dengan Tuhan. Dia rasa katanya kalau dia minta, Tuhan tak tolak permintaan dia. Lepas pada dia boleh satu nikmat, wa kallamallahu Musa taklima, boleh kecek dengan Allah Ta'ala, dia minta nak tengok zat Allah Ta'ala pula, tambah. Lupa dia. Lalu tu Allah Ta'ala kata, ayat tu kata lan tarani, nafi dengan lan. Itu ada bahasa lah di antara kita ahli sunnah dengan mu'tadilah. Ala kullihannya, tah dunia ni tak ada orang tengok Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas kita nak cara bi'an zat, muka tak ada orang tengok. Hanya kita boleh cara sifat. Maka sifat itulah yang Dr. Ahmad Kangan royak tadi tu teredah. Sama ada sifat nafsiyah ataupun sifat salbiyah. Kita buat persoalan sekali lagi ibu-ibu ayah-ayah. Maaflah Dr. Ahmad ni dah. Kita ada cara hasifat ni buat apa? Cara hasifat ni kerana nak kena tuai tu baik mana. Gapo tik benda yang ada di tuai tu. Kecik mudah-mudahnya kita ada cara sifat ni, makhluk ni begini ni buat apa Dr. Ahmad? Supaya nak tahu katanya sifat yang layak yang ada di tuai makhluk tu gapo. Sebab tuai makhluk Allah Ta'ala tu benda yang tak boleh tengok dan tak boleh nak terang, nak cuba katalah mana dia. Lalu itulah ulama katanya nak kenal dia melalui asar. Syekh Ramadan Buti kata gitu lah, kitab Kubra Yakiniyat dia. Kalau kita tengok kepada kitab-kitab turah yang lama-lama tentang bahasa ilmu tauhid pun, dia katanya kenal Allah Ta'ala melalui asar. Dr. Mak Kangan kita ada ayat kata ni, dalil katanya wujud, dalil katanya kidam, ialah kita ni ataupun alam tu. Maka alam itulah orang panggil asar. Orang panggil kesel. Orang panggil kesel. Lepas tu kaedah mati dia katanya, wal asaru yadullu alal mu'assid. Pak Imam Dardi katanya, izahirun bi anna kulla asari. Apa? Kata Aman? Ayat tak mari dah lah. Biar nak sebut tengok dah. Zohir-zohir katanya asar tadi tu tunjuk kepada ada yang mengada, ada yang memberi bekah. Saya nak buat gambaran gini ibu-ibu ayah-ayah. Allah Ta'ala sesuatu yang gaib. Yang tak boleh kita nak kiyas dengan mata kepala kita. Ingat molek ni. Saya panggil kiyasus syahid alal gaib, kiyasun ma'al farid. Nak buat hujah tak boleh. Ulama tauhid yang kata gitu. Kiyas benda yang nampak dengan mata atau benda yang tak nampak dengan mata. Saya panggil kiyas yang farid. Tak boleh berhujah. Itu dia. Kita akan temung pada masalah sifat ma'ani tu. Kerana ulama ambil kiyas. Katanya kalau gitu ada situ kiyasul ghaib, kiyasul syahid alal ghaib. Yang katanya kiyasun ma'al farid. Dalil yang dhaif. Gini Dr. Ahmad. Ibu-ibu ayah-ayah. Dan saya ingat. Biasa dengar. Kecek pay Dr. Syah Ramadan Buti waktu yang kecek. So belajar berdepan dengan dia. Tapi minat. Minat dengan dia ni. Idol lah kecek anak muda dia ni. Dia kata mana Dr. Ahmad? Dia katanya Allah Ta'ala ni suatu yang gaib. Maka kita nak istidlal atas benda gaib ni Dr. Ahmad. Dia kena melalui kesan. Baru tu bik natijah kata benda gaib tu sifat macam mana. Dia buat gambar ke?
Ya buat gambar ibu-ibu ayah ya. Gambar lah ni. Saya ni gambar saya nak royak ni. Kalau kita ada mutu sebiji, kita ada mutu sebuah, ada mutu sebutir. Mutu kita saat ni kita tak sewa orang tu naiknya lebih pada 80. Mutu kahwin ni jangan naik lebih pada 80. Satu masa ada orang mari pinjam mutu. Pinjam mutu. Tu dia. Lepas tu dia bawa atas batas. Ro'ek right daripada mata pandangan kita. Kita nak tahu mana kata dia buat derah ke buat kau. Buat laju ke buat lama. Maka dengan kesal waktu yang mari hantar kita. Kalau yang mari hantar kita tu rambut cokai. Air mata yang dicumi mata. Tek di jus sana itu dah. You buat air desing. Cara tu katanya dia tak buat kau cerak. Dia buat derah. Maka rambut cokai, air mata tu orang panggil kesal yang menunjuk katanya orang pinjam mutu tu buat derah. Maka kita nak kembali kepada ilmu akidah yang kita belajar ni ibu-ibu ayah ya. Maka dunia kita duk nampak tengok ni ataupun kita duk panggil benda baru ataupun makhluk ni. Orang panggil kesal yang menunjuk katanya Allah Ta'ala tu ada. Yang menunjuk kata Allah Ta'ala tu sedia. Yang menunjuk kata Allah Ta'ala tu satu. Yang menunjuk kata Allah Ta'ala tu menyalahi perkara baru. Dan yang menunjuk kata Allah Ta'ala tu apa lagi? Qiyamuhu binafsih. Iaitu Allah Ta'ala kaya. Ni Dr. Aman. Nak rakyat katanya dalil nidah lah cukup untuk kita orang awal nak berhujah kata dianya Allah Ta'ala tu ada. Sebagaimana orang Arabi kata pada Nabi Muhammad, apa? Al-ba'ratu tadu 'ala al-ba'ir. Yang itu. Tahir lembu tunjuk katanya ibu. Tahir lembu pula. Tahir uta tu tunjuk kata uta tu berak. Tak boleh jadi tahir ada ibu uta tak ada. Begitulah. Ni ayat kata ibu-ibu ayah ya. Ayat katanya akidah yang kita belajar ni pasti kena ada dalil. Kue-kuenya dalil tan itu dalil ijmali akli tak apa dah. Maka dalil ijmali akli ni lah. Dia mau kata duk guna dalil akal. Dalil Quran ada. Ni masalah Dr. Man ni. Ada masalah ni. Guna akal. Dalil Quran ada. Saya royak dah saat ni. Dalil nakli, dalil sam'i, dalil wahyu tu ada. Kalau nak sebut tetap Allah Ta'ala tu ada dalam Quran ada sebut. Nak sebut kata Allah Ta'ala tu sedia. Wal awwal wal akhir. Nak sebut kata Allah Ta'ala saat itu mukhalafatu lil hawadith. Laisa kamitslihi syai'. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak gitu. Kalau nak tahu jalan kata Allah Ta'ala tu satu dalam Quran. Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahum wahid. Tu. Pada mengatanya akidah reka-reka. Bukan dalam Quran. Pia kata. Mana kata benda yang kita duk belajar saat itu orang panggil madmun. Isi ada siap dah dalam Quran. Quran sebagai gago, orang kita belajar tu sebagai isi. Maka ulama saat itu dia tinggal gago dia ambil isi wik kita lalu dah. Gambar tu. Dia tinggal gago, dia ambil wah ada dalam tu wik kita lalu dah. Apa kita boleh wah pak orang tak setuju macam tu nak kat gago atik berhujah katanya akidah pesing tak ada gago. Wah kayu mari biasanya tak ada gago. Dia kata gitu. Kerja ada gitu Dr. Aman. Masalah ni tu gambar lagi. Ni ada salah. Ala kulli hal Dr. Aman. Lepas tu kenapa kita ni berhajat kepada dalil akli? Apa tak memadai dengan dalil apa? Dalil nakli. Dalil nakli. Dalil Quran hadis wahyu. Kita kena fikir bersama ibu-ibu ayah-ayah. Katanya agama Islam ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita ni Tuhan utus dia saat ni bukan mari kepada kelompok manusia. Mari kepada semua manusia. Nabi tu Tuhan hantar dia mari semua manusia mang. Bila semua manusia ada yang beriman, ada yang tak beriman. Maka hak beriman kalau dia tanya kita Allah ada tak? Ada. Kira kalau kita baca ayat Quran 10 kali baca ayat Quran, dia tak tolak Dr. Ahmad. Dia tak tolak. Tetapi kita nak bawa akidah katanya Tuhan kuasa, Tuhan satu. Sebab adanya falsafah daripada agama lain. Dia pergi katanya Tuhan berbilai. Supaya agama Nasara tu. Ataupun agama lain lagi yang pergi lain pada Allah Ta'ala wal iyadzabillah. Dr. Aman, ibu-ibu ayah-ayah, kita nak berhujah macam mana demo tu? Nak ambil Quran hadis mai dak pakar demo tu. Dia tolak mula dah Quran hadis. Mana pakar gapo lu tak pakar kan? Hak tu dah. Tuhan royak dalam Quran katanya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatil li ulil albab. La alamatin dalatin ala wujudil khaliq li ulil albab. Adalah daripada jadi langit dan bumi, alamat katanya adanya yang menciptakan langit dan bumi ni. Waktu ada ayat Quran katanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Hak ni dah kesimpulan hak Dr. Ahmad kata saat ni, dalil alam ni lah. Dalil katanya Allah Ta'ala tu ada, dalil alam ni lah. Dalil katanya Allah Ta'ala tu sedia, dalil alam ni lah. Dalil katanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat salbiyah semua tu. Ni ibu-ibu ayah-ayah, nak ayat katanya kesimpulan akidah yang kita duk belajar ni. Pak canggah mana dengan ayat Quran? Kalau ada canggah dengan ayat Quran, silalah ibu-ibu ayah-ayah tu. Goyak, saya pun nak belajar sama. Oh ni dah Dr. Muhammad Salim Abu Asi, seorang asatidah ulama Azhar sekarang. Dia katanya, kalau nak ngaji akidah, tak ada satu pun daripada akidah yang diletakkan oleh Imam Asy'ari tak berdasarkan kepada Quran dah dia. Kalau tak ada, tolong goyak. Dia kata, dia nak tahu juga. Dia pun nak tahu juga. Dia kata, hak ni saya ingatnya gitu dia kata. Ala kulihannya ibu-ibu ayah-ayah, ayat katanya akidah yang kita pergi tu akidah yang betul. Hak orang tua kita dulu daripada ulama-ulama, orang tua-tua kita dulu belajar tu adalah akidah yang sama, akidah salaf. Yang sama dengan akidah Nabi. Yang samakan dengan akidah para Nabi yang dulu-dulu belum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Dr. Aman. Lepas tu nak klik sikit Dr. Aman. Lah, dah. Masalah tafsir tu Dr. Ahmad Waya Abidah, Dr. Aman. Dan ibu-ibu ayah. Saya nak ingatnya, terakhir saat ni. Dia katanya, waktu kita tak ngaji macam Imam Syafi'i mengaji. Allah. Hemoh tinggi dia ni Dr. Aman. Tak tahulah soalan dia tanya tu dia. Dalam manhajul ilmi Dr. Aman. Orang yang kecek katanya kita rojok masalah fiqh kepada kitab Imam Syafi'i. Kecek tu rupa molek. Tetapi adalah racun dan bahaya. Dr. Aman. Sebab apa Dr. Aman? Tak ada seorang pun yang mengaji yang digelarkan faqihul Syafi'i. Ia tinggalkan kitab-kitab ashab bagi Imam Syafi'i. Kenapa tak? Kita tak? Kita nak tahu masalah dalam Syafi'i katalah mana? Kena rojak kepada kutubul ashab. Kalau rumah kita tu tua kata kitab Tufah. Kitab Nihayah dia panggil. Bagi Imam Romli dan Imam Ibn Hajar. Atau kitab Syekh Zakaria Al-Ansari. Banyak lagi lah. Rojak kepada ashabul mazhab. Kitab Imam Nawawi. Kitab Majmu'. Tu tempat rojak ke. Tak ada dia mau rojak pada kitab dan kitab Risalah Dr. Aman. Dan tak ada dalam gapo. Dalam kitab orang buat Risalah. Kalau dia buat rojak ke kata kitab selalu dah tak ada. Bukan orang buat pasal tu salah manhaj ilmi dalam tahlil masalah fiqh berbentuk mazhab. Kalau masalah fiqh pun sama. Pasal saya nak klik kepada masalah akidah. Ada yang mau tanya sana ni. Apa tak ngaji supaya Imam Syafi'i? Adakah Imam Syafi'i adakan ashab dia tentang masalah akidah orang kita tahlilkan akidah dia? Ada ke tak ada? Tak ada. Memang tak ada. Lepas tu, pihak kau nak sikah dengan akidah Imam Syafi'i tentang masalah akidah. Gapo nak pergi tausik? Gapo nak pergi? Gapo ni menyaksi? Kata kita akidah Imam Asy'ari, akidah Imam Syafi'i. Pihak. Tu orang kecek tu orang panggil. Ni nak kata lah. Tubik kata mulut uduk. Itu. Apa dia tanya tu boleh di apa nama? Boleh apa akidah dia tengok di takwil tak takwil tu yalah ya Imam Syafi'i. Tak apa. Baik Dr. Aman. Saya nak kembali. Sampai tu masalah nak pergi mengaji supaya Imam Syafi'i tu siapa kau boleh tahlil daripada ashab-ashab dia. Dia tak ada orang tahlil. Sampai tu soalan ni Dr. Aman adalah soalan yang sama bagi orang katanya waktu kita tak mengajikan ahli sunnati wal jamaah Imam Asy'ari kepada kitab Imam Asy'ari selalu. Maka ingat Dr. Aman, jawabnya sama. Imam Asy'ari ia adanya ashab madrasah Imam Al-Asy'ari. Imam Asy'ari ni ada madrasah, ada manhaj. Jalannya dia. Maka manhaj dia saat itu ashab dia nya
Kalau masa dulu kok adalah Imam Ghazali, adalah Imam Razi, adalah Imam Amidi. Lepas pada demo tu, marinya dah Imam Sanusi dan Imam Bajuri mai buat syarah-syarah kitab untuk nak tahlilkan akidah Imam Asy'ari. Gambar kita teman. Maka rojak ke mengikut manhaj cara ilmiah kita mengaji cara bahas, dia rojak kepada kutubul ashab. Maka ashab itulah lebih tahu dengan isi-isi kata guru dia. Berak, gambar rupa tak? Dah. Dia tu rupa besi tu ibu-ibu ayah. Dah. Dia tu rupa besi tu. Ya masalahnya bukan di apa kitab siapa. Ya masalahnya kita nak faham kitab siapa tu lagu mana. Siapa yang boleh faham? Kita tapi tu Malaikat apa nama dalam kitab Tuai Mazhab tu dalam kitab Imam Syafi'i misalnya ada bercanggah betul-betul jelas-jelas bercanggah dengan asal hak tu lain kira tapi ada tengok tu tak ada bercanggah gapo. Tak ada bercanggah gapo. Banyak demo kecek email kata email misal ni fiqh ni. Lari ibu-ibu ya dah. Kadang-kadang kata Imam Syafi'i tadi tu untuk nak rak bagi mazhab Syafi'i. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Dia tak pergi kait katanya sah hadis tu apa syarat. Nak boleh guna katanya mazhab Imam Syafi'i. Pergi guna dengan mutlak gitu ya. Sebagai nego dalam KCP dakwah. Tunggu kalau kita tengok dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi ada kait dia. Ada risalah koh. Kecek masalah idza sahha hadis fa huwa madhhabi. Ni rajak katanya masalah Imam Syafi'i nak faham dia kena rajak kepada ashab dia. Bagi tu juga mazhab Hanafi maklum Imam Hanafi ada kitab fiqh namanya Fiqhul Akbar. Cara tentang masalah akidah. Tapi tak ada seorang buk daripada ashab mazhab Hanafi sana itu. Hidup pula masalah tu. Hanya semua mazhab Hanafi adalah Maturidiyah. Sebab itu saya ingat guru di Azhar katanya ahli sunnati wal jamaah kau tak menyeleweng dua mazhab ya teman. Dua mazhab ya. Mazhab lain ada keliru. Mazhab Hambali dia katanya fudala al-Hanabilah. Kalau Maliki, mutaakhirin Maliki tu ada semabu sikit-sikit. Tetapi semenjak dulu hingga sampai learning dua mazhab yang tidak ada keliru tentang masalah ahli sunnati wal jamaah ialah Hanafi berpegang teguh dengan Maturidiyah mazhab, Syafi'i berpegang teguh dengan Asy'ariyah mazhab. Ni Dr. Aman yang katanya ibu-ibu ayah kalau kita duk belajar tu ialah dah akidah yang ambil daripada Quran dan hadis. Akidah yang ambil daripada hadis-hadis yang sahih. Malaikat beberapa masalah daripada hadis. Syekh Islam kalau nak sipu lagu ni Imam Syafi'i tu ya wafat ya meninggal belum ada Imam Asy'ari tak ada. Lepas tu akidah Imam Abul Hasan Asy'ari sekarang ada orang ni akidah Imam Syafi'i dah kudrat tu. Tak kena demo rojak Imam Syafi'i. Ya kita kecek dah sebelum ada ni dua halaqah dah akidah Asy'ari akidah Rasulullah. Rojak kepada Imam Syafi'i pun hak Rasulullah lah hadis hak tu lah. Cumanya rasanya gini boleh demo tanyanya. Orang nanya tu dia keliru kan, dia keliru di ayat sifat khabariyah tu yalah. Imam Syafi'i masa dulu tak takwil, orang belakang takwil. Pak kita pun jelas dah kepada sedar putus dengan semua kata hak tu adalah cara. Cara. Maksud Imam Syafi'i tidak perlu kepada takwil, tak ada takwil. Moga mereka bersih, cuci gapo tak ada dah. Mari belakang ni ya perlu kepada takwil, lebih-lebih lagi timbul firaq. Kalau tak ada kerana takwil tu, maka nak bincang dengan orang hak belik-belik tu ya tak boleh. Tu. Maka buat akidah ada masa tu kalau tak takwil tu jadi jari orang tu jadi nak bersih sungguh. Tapi akidah Asy'ariyah kita tu tak dah pada minggu yang telah lepas dah Syekh Islam dah. Jadi akidah Asy'ariyah ni akidah Asy'ariyah ni iaitu tak takwil pun terima, lepas tu takwil pun yalah juga. Jadi yalah belaka dah. Baik. Teman, minta seminit. Ya kena bahas katanya Imam Syafi'i ya mahir dalam madrasah fiqhiyah. Imam Asy'ari ya mahir dari medan aqdiyah. Maka orang panggil katanya takhassus. Panayye takhassus masing-masing. Kalau kita orang nyakit, orang uzur, kalau kita pergi cari bomo, nak cari bomo yang dalam medan dia.
Nak buat borang kata bomo boleh pubak belaka, bomo boleh kecek belaka je bukan. Maka kalau kita nak kecek akidah, kita katanya akidah mengikut bahasa Imam Asy'ari macam mana weh? Kalau nak kecek fiqh dalam mazhab Syafi'i katalah mana? Kalau kita balik akal, fiqh dalam mazhab Asy'ari katalah mana? Ya silap akal tu. Akidah dalam mazhab Imam Syafi'i bagaimana? Ya buat dia balik akal tu. Mana kata demo ni tak ada reti madrasah. Cara ulama-ulama dia bahagi cara untuk nak sebarkan ilmu-ilmu agama. Yang ni Dr. Aman, salah silap maaf weh. Ibu-ibu ayah. Alhamdulillah. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Maka kita tengok kepada masa tu sejak 30 minit dah, sejak setengah dah. Dan maka sebagai pusing terakhir lah. Sikit lah minta Ustaz Ahmad 2 minit boleh tak? Sebab kita tengok je pun skor ni 10 minit dah. Ustaz Ahmad we tinggal sikit. Akhir sekali lebih 2 minit. Syahrul Islam pun 2 minit. Kemudian kita katuk majlis dah. Nanti insya-Allah lah nampak-nampaknya kita akan kena sambung lagi satu EP. Kali yang keempat insya-Allah dah. Kalau diberi peluang, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dipersilakan Dr. Ahmad boleh 2 minit insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada pengurusi dan salam hormat kepada Syahrul Islam. Saya nak tambah sikit Syahrul Islam saat ni. Boleh jadi orang soal saat ni tu yang ada keliru oleh kerana tersebar makal ataupun perkataan Imam Syafi'i berlawan ataupun tidak suka dengan ahlul kalam. Di sinilah tempat yang dikeliru oleh kerana Imam Syafi'i perkataan itu dah ada di sini. Tapi kita kena ingat orang yang faham suruh kala Imam Syafi'i kita rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu tak lain tak bukan yang kita telah maklum dalam mazhab kita Syafi'i iaitu Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ni kerti sungguh, bukan ada sanad. Lepas tu ya ada lagi tak manaqib Asy-Syafi'i. Maka Imam Al-Baihaqi nak jelas apa yang dimaksudkan Imam Syafi'i itu lawan dengan ahli kalam. Maka ahli kalam di situ bukan mutlak. Yang muqayyad iaitu kena pada Mu'tazilah. Oleh kerana pada masa tu pada masa Imam Syafi'i kita iaitu masa lebih kurang 150 Hijrah hingga sampai waktu 4 celah tu kalau orang ngaji sejarah Mu'tazilah duk mengatasi dunia Islam pada masa tu. Maka ibu-ibu ayah yang dimakan sekalian, kalau ada orang buat keliru kata Imam Syafi'i kita tak kena ahli kalam, maka dikehendaki ahli kalam di situ bukan ahli kalam sifat 20 bukan tu. Suku tu tak ada sakut ke abuk ni dengan sifat 20 kita belajar dengan perkataan Imam Syafi'i benci saat ni tu tak ada sakut ke abuk. Oleh kerana Imam Syafi'i dia tak kena Mu'tazilah. Bukan sifat 20. Ya. Itu dia panggil kena faham istilah situ dah. Jadi semata ahlul kalam yang diguna yang termasyhur diguna pada belakang-belakang ni tak sama dengan ahlul kalam yang diguna pada kitab masa dulu dah. Jadi ahlul kalam kena kepada Mu'tazilah ya. Bahkan sedikit bahkan ada setengah ulama menyabitkan di sisi Imam Syafi'i kita ada sebuah kitab tauhid nama Al-Fiqhu Al-Akbar. Bahkan dicetak di ngaji pada muhita ni. Walaupun khilaf kitab tu nisbah kepada Imam Syafi'i sendiri pun ataupun murid dia. Ala kulli hal ada juga setengah ulama katanya di sisi Imam Syafi'i kita ada Al-Fiqhu Al-Akbar. Fiqh akbar seperti mana nama Fiqh akbar Abu Hanifah. Di kita ada bahas tu kuasa tersebut ke saya belajar kitab tu. Kalau tengok gak kalau sungguh kuat dalih hok kata ni sebuah kata Imam Syafi'i kitab dia ada Fiqh akbar. Jadi bercanggah lah kalau bagi orang kata Imam Syafi'i itu berlawan dengan ahli kalam. Jadi berlawan. Walaupun bukan sekalipun kita kata setengah orang kata bukan, tapi hakikat ahli kalam Imam Syafi'i iaitulah Mu'tazilah, bukan mutlak dah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Jelas Dr. Ahmad beri kupasan saat ni. Baik, Syahrul Islam pesan sikit gapo sebagai terakhir 2 minit insya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Saya pun tetap panjang cakap saya lah. Nah, yang katanya apanya cukup dengan penerangan yang diberi oleh Dr. Ahmad. Lepas hanya saya nak kata lana ibu-ibu ayah-ayah. Kitab yang ibu ayah-ayah belajar tu di masjid di mana tu yang diajarkan oleh orang tua kita dulu tu adalah kitab yang berjasa. Adalah kitab-kitab walaupun kita tak pandai baca kitab Arab
Tetapi kita belajar ke masjid-masjid daripada kitab Faridah, Baqarah ataupun mana-mana kitab baik kali pun. No ayat kata, benda yang ada leh tu adalah benda yang ada dalam kitab Arab. Orang dia duduk ngaji sana duduk. Tak tahu dia kata kitab Jawi, orang mau kita jawab kare. Dah bukan ibu-ibu ayah. Yalah dah. Kitab yang orang Arab sana duduk ngaji yalah dah. Hanya di Azhar duduk ngaji masalah gini juga. Tapi kitab bahasa yang berlain ni. Tutur kata, dalam bentuk ke ilmiah dia dalam kitab sana ngaji tu, tupo je. Tapi tu, saya ingat Allah yarham guru saya katalah no. Allah yarham dah saya kata no. Dia katanya, kalau nak ngaji seka-seka kena bagi duk pondok. Dia tahu katanya ngaji kitab Arab be ano. Kalau ngaji kat rumah, orang panggil katanya, ulama tunaikan amanah ilmiah. Orang tua-tua nak ngaji kitab Arab buat gapo kat masjid. Maka mari panggil dia saat itu gunakan kitab-kitab untuk qada nak amal. Lepas tu dah Dr. Aman dengan Dr. Ahmad katanya wajibul wakti. Kena pandai sesuai diri. Di masjid ngajar orang tua. Aduh, mik kitab nuru. Dia dok mengajar tu pakai pandai-pandai. Bu katalah tu. Ya. Duk mengajar pelajar-pelajar besar-besar mai baca kat orang tua kat rumah. Dia nak ngaji macam tu. Ni nak ayat kata orang tua dah tu yalah dah. Padat dah cukup dah. Nak ayat katanya amanah ilmiah pasti kita kena jaga. Pasti kita kena jaga amanah ilmiah. Sama ada bagi orang belajar, sama ada bagi orang yang mengajar. Kita boleh ngajar hak mana, kita ngajar hak tu. Kita tak kerti mana, kita ngaji hak tu. Ubat kalau lebih bahaya. Ubat kalau we kurang, makan kurang, tak hingga. Tak gitu dah sama. Ibu-ibu ayah ya. Maka pandailah sesuai, jagalah amanah. Ubat ni pesen mana, makan pesen mana. Hak tu hak penting sekali. Ala kuliahnya ibu-ibu ayah ya. Ada Dr. Ahmad Royak, ada Dr. Aman sebut tadi tu. Saya rasanya cukup untuk ibu-ibu ayah ya. Kalau ada salah silap maaf lah. Cuculah kepada lidah yang tidak bertular ni. Maka saya katanya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.